Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Masih lagi hangat diperkatakan untuk memboikot Khairi Jamaluddin dan juga Hot FM. So, 2 hari yang lalu saya telah membuat satu kaji selidik ya di dalam channel saya. Ya, soalannya adalah adakah Anda setuju untuk memboikot Khairi Jamaluddin dan juga Hot FM yang secara sinis menyindir, menghina Perdana Menteri kita. Rata-rata mereka bersetuju ya, sebanyak 94% bersetuju untuk memboikot Khairi dan juga Hot FM. Dan jumlah keseluruhan yang terlibat dalam kaji selidik ini seramai 4.500 orang. Dan kita boleh lihat jawapannya sahabat semua seperti mana gambar yang ada di sebelah kiri saya ini. 94% bersetuju ya untuk memboikot Khairi Jamaluddin ya yang bermain politik ya di konti stesen radio di Hot FM ini bersama dengan DJ-DJ yang lain. Dan 6% adalah tidak bersetuju untuk memboikot Khairi Jamaluddin dan juga Hot FM. Jadi inilah sahabat semua bagaimana kejadian yang berlaku ini membawa kepada kemarahan rakyat Malaysia dan bersetuju untuk memboikot ya. Sudah beberapa hari isu ini, tapi sehingga ke hari ini belum redah lagi ya kemarahan ya dan gesaan rakyat untuk memboikot KJ dan juga Hot FM. Dan video walaupun video itu sebenarnya sudah pun diturunkan oleh mungkin Hot FM ataupun individu yang mengopost video tersebut ya, tetapi ya kemarahan rakyat itu masih membuak-buak ya, kerana orang yang mereka sindir, orang yang mereka fitnah itu adalah pemimpin nomor 1 negara. Bayangkan kalau perkara ini berlaku ketika era kerajaan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, pastinya Hot FM ini akan ditarik lesen, diharamkan dan sebagainya. Tetapi hari ini karena kerajaan hari ini yang bersifat demokrasi, tapi yang masalahnya ya individu-individu seperti ini memainkan isu seperti ini ya, walaupun di stesen radio tapi mereka masih berpolitik. Dan bagi saya juga inilah masalahnya juga ya, mengambil seorang menjadi DJ radio ya daripada orang politik. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu semuanya berkisar dengan politik dan sebagainya. Sehingga membawa kesan ya kepada channel radio ini, khususnya kepada Hot FM. Jadi kita juga difahamkan KJ mencalonkan diri ya untuk mencabar penerima award award. Tapi mungkinkah kerana apa yang dilakukan oleh mereka ini ya, akan menidakkan pencalonan KJ ini akan ditolak ataupun menang. Kalau menang pun kita tidak tahu lagi lah apa yang kita boleh katakan sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara perkara yang hangat diperkatakan. Dan perkara kedua juga adalah berkaitan dengan Hamzah Zainuddin. Ya, apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin apabila mahkamah hari ini ya menolak permohonan daripada Muhyiddin Yassin untuk mengetepikan 4 pendakwaan ya terhadap beliau. Jadi hari ini apabila keputusan itu dibuat, Hamzah katakan mereka kecewa keputusan mahkamah tapi akan terus lawan kezaliman. Siapa yang zalim sebenarnya? Ya, adakah mereka ataupun kerajaan ini sahabat semua yang melakukan perkara itu, yang yang menyalahgunakan kuasa itu bukan Perdana Menteri kita hari ini, bukan kerajaan hari ini, yaitu Kerajaan PAS dan Perikatan Nasional bersatu khususnya. Akhirnya apabila didakwa, mereka pula membuat tuduhan kerajaan ini zalim. Sedangkan apa yang dilakukan harus ada imbalannya. Ya, kalau kamu tidak lakukannya, pasti tidak akan ada pendakwaan dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi mari kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin ini. Ya, sebagai juga Setiausaha Agung kepada Bersatu menyuarakan kekecewaan ke atas keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Menyifatkan itu sebagai pendakwaan politik, Hamzah berkata Bersatu akan terus mengukuhkan solidariti dan berdiri teguh di belakang Muhyiddin yang merupakan presidennya. Katanya kita akan berbincang dan menyerahkan kepada kebijaksanaan peguam untuk langkah perundangan yang seterusnya. Perjuangan kita tidak akan sekali terhenti dengan pendakwaan politik. Sebaliknya, ia akan memperkukuhkan lagi solidariti dan tekad kita menentang kezaliman ini, kata Hamzah dalam kenyataannya hari ini. Bersatu berdiri teguh bersama Muhyiddin katanya, dan sesungguhnya yakin Allah akan membantu mereka yang dizalimi katanya lagi. Jadi hari ini Mahkamah Rayuan menolak permohonan Muhyiddin untuk menyemak semula keputusan pada Februari yang lalu untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskannya bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dengan program Jana Wibawa melibatkan 232.5 juta ringgit. Jadi panel 5 hakim yang dipengerusikan Aziza Nawawi memutuskan keputusan sebelum ini tidak sah. Muhyiddin cakap selepas dia dibebaskan, ya, kerana pada satu ketika mahkamah membebaskan beliau kerana ada kesalahan teknikal. Ya, apa yang mereka katakan? Wow, mahkamah hari ini terbaik. Mahkamah hari ini melakukan keputusan yang tepat. Apabila dibuat rayuan dan kemudian dikembalikan pertuduhan itu, mahkamah kerajaan hari ini zalim. Inilah dia sahabat semua. Kalau mengena kepada mereka, mereka anggap semua itu zalim. Tapi kalau tidak mengena kepada mereka, katanya mahkamah ini bagus. Jadi inilah ya kenyataan yang bagi pandangan saya adalah satu kenyataan yang hipokrit, satu kenyataan yang diikuti, dibawa ya ke dalam permainan politik. Ya, kalau tidak kena kepada mereka, mereka katakan mahkamah the best, mahkamah terbaik, perundangan terbaik. Tapi bila kena kepada mereka, mereka membuat tuduhan kerajaan zalim. Ya, ini pendakwaan politik dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kes Zaid Hamidi? Ya, sehingga akhirnya kerana tidak cukup bukti, kerana ada banyak kemuskilan, ya, Zaid Hamidi dilepaskan. Adakah itu bukan pendakwaan politik? Jadi sahabat semua, itu mungkin perkara yang menarik ya untuk kita fikirkan. Ya, pendakwaan dilakukan oleh Kerajaan PAS Perikatan Nasional Bersatu terhadap Zaid Hamidi yang dikatakan karena tidak mau membubarkan UMNO, tidak mau mengharamkan UMNO, ya, lalu ditekannya Zaid Hamidi, sahabat-sahabat semua. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Zaid Hamidi dilepaskan, ya, DNAA. Jadi bagi mereka, kalau baik untuk mereka, baiklah. Tapi kalau tidak baik apabila mengena kepada mereka sendiri, semuanya membuat tuduhan kerajaan ini zalim, kerajaan ini bermain politik dendam dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.